Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luman Haris. Anda sedang menonton Pantau Agenda Reformasi di mana seperti biasa sejak beberapa hari lepas banyak berita tertumpu kepada perjalanan kempen untuk pilihan raya negeri yang akan berlangsung pada 12 Ogos ini. Dan sudah tentu Astro Awani selaku saluran pilihan raya anda akan berikan liputan menyeluruh dan juga komprehensif. Tetapi kami tidak mahu menumpukan liputan kami kepada percaturan politik dan perkembangan terkini daripada ahli-ahli politik maupun calon semata-mata. Apa yang masih lagi menjadi landasan utama adalah isu-isu rakyat, isu-isu tempatan di kesemua 6 negeri dan kesemua kerusi DUN yang akan dipertandingkan pada 12 Ogos ini. Itu menjadi tumpuan utama. Dan yang terbaru adalah Datuk Seri Amiruddin Syari berkata isu lokal masih lagi menjadi fokus Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional dalam kempen PRN mereka di Selangor. Begitupun pengurusi Harapan Negeri Selangor itu mendakwa Perikatan Nasional yang sebenarnya tidak mempunyai isu lokal untuk dimainkan terpaksa mengulangi isu yang pernah dibangkitkan. Kita cuba memperjelaskanlah, tapi bila kita diserang dalam isu federal, definitely kita kena jawab. Sudah pasti ini ketentuannya adalah untuk menentukan hala tuju negeri. Tetapi bagaimana negeri nak dibangunkan juga harus ada kaitan dengan isu federal. Apa yang terjadi dalam masalah Perikatan Nasional, mereka tak ada isu negeri, yang ada cuma fitnah dan kitaran isu yang pernah dibangkitkan dan dijawab, dan juga mengulang benda yang telah sedikit sebanyak ditangani oleh peringkat federal. Tapi saya percaya ini bukan kerja sehari dan kita ada masa seminggu lagi untuk menjelaskan, dan kita telah menawarkan tawaran untuk rakyat negeri Selangor. Saya percaya rakyat negeri Selangor faham. Baik, semakin dekat dengan PRN pada bulan depan tidak dapat dinafikan, pada bulan ini sebenarnya 12 Ogos tidak dapat dinafikan bahawa isu-isu di peringkat persekutuan akan mempengaruhi sentimen dan juga isu-isu yang dimainkan di peringkat negeri. Walau bagaimanapun kita mahu memberikan fokus yang lebih kepada isu-isu lokal. Undi lokal kerana ini adalah kerangka dan tumpuan utama pada pilihan raya negeri untuk kali ini. Dan bercakap berkenaan dengan isu lokal, berbagai isu yang boleh kita kupas. Tapi tumpuan kita dalam episod kali ini adalah isu teknologi dan juga jaringan internet di kesemua 6 negeri ini yang menjadi semakin penting dalam kehidupan semua penduduk yang terlibat tak kala kita mengejar impian untuk menjadi negara maju yang berpendapatan tinggi. Dan saya mahu terus melintas langsung dengan dua orang wartawan kami di dua negeri yang agak berlainan. Muafandi Muhammad bersedia di Kelantan dan juga Ridauddin Daud di Negeri Sembilan untuk membincangkan topik ini. Saya mahu pergi ke Fandi dahulu di Pantai Timur. Fandi, bagaimana isu seperti liputan internet ini mendominasi perbincangan menjelang hari pengundian nanti, atau adakah isu ini tidak dikira sebagai antara isu yang besar dan penting yang akan mempengaruhi sentimen pengundi pada 12 Ogos nanti? Baik, terima kasih Lokman. Seperti yang Lokman katakan, internet ataupun keperluan akses kepada internet ini merupakan satu perkara penting yang mana pelbagai pihak ataupun segenap lapisan masyarakat, tidak kira bermula daripada sekolah rendah sehinggalah ke peringkat dewasa, memerlukan akses internet yang membolehkan mereka mendapatkan maklumat dan bagi pelajar mendapatkan bahan ilmu dan sebagainya. Seperti yang kita ketahui, jika dilihat kepada faktor geografi di Kelantan ini, banyak kawasan pedalaman yang liputan internetnya agak lemah. Bahkan hampir kebanyakan tempat di pedalaman Kelantan seperti di Kuala Kerai, di Gua Musang, Tanah Merah dan juga Jeli, akses internetnya terhad. Bahkan di kawasan penempatan orang asli difahamkan sehingga kini mereka tidak mendapat liputan internet. Itu di kawasan pedalaman, Lokman. Sebaliknya di kawasan berhampiran dengan bandar Kota Baru, di luar bandar sedikit dengan jarak lebih kurang tidak sampai 10 km, seperti di kampung Bukit Marak ini yang masih dalam daerah Kota Baru, campaian internetnya juga agak lemah. Ini menyebabkan pelajar sekolah ataupun mereka yang menuntut di pusat pengajian tinggi terpaksa keluar daripada rumah mereka dan ada kalanya terpaksa bermain internet ataupun menggunakan akses internet di kawasan bandar ataupun luar daripada kawasan kampung mereka. Dan sebelum ini juga, Lokman, kita pernah membawakan kisah bagaimana sebuah keluarga yang mana 3 orang yang menuntut di pusat pengajian tinggi terpaksa memanjat pokok dan juga bukit untuk mendapatkan akses internet.
dan alhamdulillah selepas berita tersebut diwawarkan mendapat perhatian pihak berkuasa dan juga mendapat perhatian syarikat telco, dan mereka menyelesaikan masalah penduduk di salah satu kampung di Tanah Merah itu dengan membina menara di berhampiran dengan kampung mereka. Namun sebahagian besar kawasan di luar Bandar Kota Baru ini masih lagi mendapat liputan akses internet yang agak lemah. Jadi apa kata kita dengarkan sebahagian mereka yang meluahkan masalah yang berlaku ini. Capaian kata dia compare dengan tempat hak saya kerja sebelum ni teruk sekali lah. Especially kalau nak buat kerja tu buffering, dia punya download time, upload memang lama lah compare saya kerja tempat lain tu. Dan untuk orang belajar ni ambil masa lah sebab dia capai tu lemah. So untuk pembelajaran daripada untuk student tu kata susah sikit lah. Tak luar bandar pun. Macam tempat saya sendiri kerja tu pun untuk telefon saya tu pun connection dia low lah situ. Capaian dia setempat yang capai internet tu kita kena cari untuk dapat terlaju. Benda ni saya kata sebelum saya balik kerja Kelantan pun sama. Saya tak dapat menafikan bahawa dari segi pencapaian internet di Sungai Kelantan ni tidak menyeluruh di semua kawasan. Bukan saja di kawasan-kawasan luar bandar tetapi juga di kawasan-kawasan perantaraan dengan bandar. Contohnya antara sepadan juga menghadapi masalah. Dan ini memerlukan satu mekanisme yang terbaik bagi membantu masyarakat kerana keperluan internet dalam kegunaan keseharian sekarang adalah perlu. Dan saya tak dapat menafikan walaupun ada kaedah-kaedah seperti mana penggunaan Unify, tetapi perlu kita fikirkan adakah semua golongan masyarakat mampu untuk memiliki Unify, kerana bayaran yang akan dikenakan mungkin ada 100 lebih bergantung pada kekuatannya, tetapi adakah masyarakat mampu untuk menjelaskan bayaran bil pada setiap bulan? Kerana sekarang ini golongan masyarakat lebih memfokuskan kepada keperluan harian dari segi makanan. Sebagai contohnya di kawasan antara Pasir Mas, walaupun ia berdekatan dengan Kota Baru, tetapi masih lagi saya melihat bahawa terdapat penduduk yang tidak boleh menggunakan talian telefon disebabkan internet yang tidak ada. Begitu juga apabila student balik daripada luar negara, daripada universiti bercuti ataupun pelajar-pelajar pusat pengajian yang pulang untuk menjelajah internet, dia masih lagi menemui kegagalan disebabkan tahap pencapaiannya yang agak rendah. Perlu kita ingatkan bahawa keperluan internet ini orang kata di hujung jari untuk mencari maklumat. Bukan saja student tetapi semua golongan masyarakat. Mungkin petani juga memerlukan. Apabila mereka ada line telefon, mereka boleh Google apakah masalah-masalah dalam pertanian untuk meningkatkan pertanian mereka. Tetapi andai kata kegagalan ini tak dapat diatasi oleh mana-mana pihak, maka ia merupakan satu kerugian kepada masyarakat Malaysia. Dan kalau kita perhatikan di kawasan-kawasan jeli, Gua Musang, bagaimana dengan pencapaian internet mereka? Kita tidak lagi masuk kawasan-kawasan orang asli. Jadi oleh demikian, pencapaian yang tidak secara menyeluruh ini perlu diberi satu perhatian yang serius oleh mana-mana pihak bagi membantu golongan masyarakat. Lokman, tidak dinafikan masih berlaku lagi di mana para pelajar sekolah dan penuntut universiti terpaksa keluar ke kawasan lapan ataupun tempat yang ada akses internet yang baik. Perkara ini berlaku di kawasan kampung dan juga di pinggir-pinggir bandar Kota Baru. Mereka terpaksa bermotosikal kadang-kadang pada sebelah petang ataupun pagi untuk menyiapkan assignment mereka. Bukan tiada tempat ataupun pusat khidmat jalur lebar ataupun pusat khidmat internet yang disediakan di Pejabat Adun dan juga di kawasan tertentu. Namun setakat ini keperluannya tidak mencukupi untuk menampung sebahagian besar mereka yang menggunakan akses internet ini. Dan sebenarnya sebelum ini kita pernah tahu bahawasanya pelbagai pihak telah pun menawarkan janji dan juga memberikan komitmen mereka untuk menyelesaikan masalah capaian internet ini, kerana kita tahu internet merupakan satu keperluan asas sekarang ini. Memang maklumat di hujung jari, namun sehingga kini berbagai tempat ataupun di kawasan dalam bandar sekalipun berada dalam jarak 2 ataupun 3 km masih lagi berdepan dengan masalah capaian internet ataupun dia punya loading dan buffering itu terlalu lama. Itu yang dapat kita simpulkan ataupun keadaan semasa yang berlaku di Kelantan ini, Lokman. Ya,
Fandi, di peringkat antarabangsa mereka sudah pun menganggap akses kepada internet yang baik itu sebagai salah satu hak asasi manusia. Fandi kekal di situ dahulu. Saya mau pergi ke Ridauddin. Ridauddin, di Negeri Sembilan pula bagaimana? Kerana tanggapannya adalah negeri seperti Negeri Sembilan ini lebih urban dan isu-isu berkait pembangunan ini sama ada pembangunan fizikal maupun pembangunan infrastruktur seperti jaringan internet ini tidak menjadi masalah yang begitu besar di negeri ini. Adakah tanggapan ini benar, Ridauddin, atau sebaliknya? Baik, terima kasih Lokman. Ya Lokman, kalau diikutkan sebenarnya kalau dipusing ke satu Seremban ini ataupun satu Negeri Sembilan, saya sudah pun pergi ke beberapa tempat, antaranya yang boleh dikatakan antara yang agak sedikit jauh daripada Seremban itu Lenggeng. Boleh dikatakan naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit di kawasan itu. Line telefon memang sangat cantik. Line internet pun sangat cantik. Dalam tu siap kita boleh melayari laman sosial dan sebagainya. Namun apabila saya sampai ke Kuala Pilah, di Kuala Pilah itu semuanya cantik, namun apabila kami pergi lebih jauh ke arah satu kawasan yang dinamakan Juasih, salah satu Dewan Undangan Negeri yang akan dipertandingkan pada pilihan raya negeri pada kali ini, talian internet di sana kadang-kala boleh dikatakan dia ada turun naiknya. Kadang-kadang kalau kita berada di kawasan ini, yang peliknya Lokman di sini adalah kadang-kadang kita berada di satu perumahan, line telefonnya boleh dikatakan hampir penuh. Namun ketika kita masuk ke satu lagi taman perumahan di kawasan depan, tidak jauh pun bezanya, line telefonnya boleh dikatakan hampir tiada. Kalau ada pun satu atau dua bar. Malah pernah juga saya tiada langsung sehingga terpaksa emergency call dan sebagainya. Namun bila kita bergerak sedikit ke hadapan, line telefon dan internet semakin baik. Jadi itu yang menjadi persoalan kepada penduduk-penduduk terutamanya di Taman Putra Juasih dan kawasan-kawasan sekitarnya yang mengatakan bahawa kadang-kadang mereka terpaksa, di sana ada rumah 2 tingkat, kadang-kadang mereka terpaksa naik sampai ke tingkat 2 untuk mendapatkan internet. Jadi bayangkan bagaimana mereka, kesukaran mereka yang dihadapi mereka di sana pada setiap hari. Malah mereka juga kebanyakan rumah terpaksa menggunakan Wi-Fi yang ada ataupun internet jalur lebar kerana kalau diharapkan kepada talian internet dan talian telefon, memang kalau orang kata internet tu di hujung jari, semuanya di hujung jari, tapi kalau di hujung jari pun sampai sempat makan, sempat mandi dan sebagainya, boleh lagi ke kita label itu sebagai di hujung jari. Jadi itulah memberikan sedikit tekanan kepada mereka kerana apatah lagi apabila ramai di sana yang anak-anak mereka masih lagi belajar yang memerlukan pengajian dan secara dalam talian dan sebagainya, itu yang menyukarkan mereka. Jadi mungkin kita boleh dengar sedikit keluhan daripada hati mereka sendiri yang sudah lama berdepan dengan isu yang tiada berkesudahan ini. Memang masalah. Okey. Lagi 2000, tahun 2000. Oh, 2 dekad dah. 2000 Dah anak setahun, dari baru lahir lah. dah 4 kali dah pemimpin. Dah kahwin dah. Oh, daripada anak. Dah ada cucu 2 orang dah. Pun tak ada selesai lagi. Memang kemudahan internet ni memang teruk lah. Kalau tak ada wifi memang kalau hantar WhatsApp tu, terima WhatsApp, kalau sekarang ni dalam pukul 1.30 ni, pukul 3, pukul 4 kan belum tentu lagi dapat. Tu pun sebab mengenang masuk wifi ni anak nak belajar tu itu kan masa zaman PKP tu memang memerlukan terpaksa ni lah. Oh, masa tu yang masuk wifi. Sebelum tu lagi lah tapi yang masa tu memang perlu betul lah. Itu pun dah tukar yang lain punya. Kadang satu bar, kadang-kadang tak ada langsung. Jadi susah sikit. Jadi takkan kita sentiasa nak bertukar, nak gunakan line tu line ni. Jadi isu ni yang jadi rumutan pada masyarakat tempatan yang ini. Memang dah lama. Dah lama dah berlaku. Yang kita dengar orang kata memang ada ura-ura dia yang nak buat benda tu kat sini, tapi sampai ke hari ni masih lagi orang kata bermasalah. Tak ada orang buat apa-apa. Belum ada tindakan apa-apa yang saya tengok. Baik Lokman, itu apa yang mereka katakan. Sebenarnya bukan semua kawasan di Negeri Sembilan ini menghadapi masalah sama. Salah satunya adalah di Johor. Sebelum ini ramai mengatakan bahawa Johor ada masalah dari segi talian internet dan talian telefon. Tapi apabila kami pergi ke sana, itu soalan yang pertama kami tanya, bagaimana talian internet di sini? Adakah semakin baik atau makin teruk? Semuanya mengatakan bahawa talian sudah pun semakin baik kerana sudah ada pencawang-pencawang yang dipasang di sekitar kawasan Johor. Itu yang menyebabkan talian internet di sana semakin baik. Namun di Juasih ini sebenarnya sepanjang pemerhatian saya boleh katakan tidak nampak pencawang yang berada berhampiran dengan kawasan Juasih. Kalau ada pun di bahagian Batu Kikir yang agak jauh daripada Juasih. Dan itu yang menyebabkan sebenarnya talian internet itu agak perlahan. Namun ingin saya kongsikan juga Lokman sebenarnya. Saya berada di Port Dickson pada waktu ini. Sebelum ini kalau kita lihat sebenarnya di Port Dickson ini pada 2018 ia menjadi tumpuan apabila Perdana Menteri sekarang iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim bertanding di pilihan raya Parlimen Port Dickson di kawasan ini. Kenapa saya ingin bangkit di perkara ini Lokman? Kerana saya masih lagi ingat kerana pada waktu itu Datuk Seri
Seri Anwar Ibrahim ada mengatakan bahawa antara tumpuan beliau adalah untuk memastikan Port Dickson ini talian internetnya menjadi semakin baik. Dan saya akui pada waktu itu ketika 2018 memang talian internet di Port Dickson ini sedikit lambat. Dia tidaklah begitu teruk tapi sedikit lambat dan jauh berbeza dengan sekarang, Lokman. Kalau saya tengok sekarang sebenarnya 4G plus penuh. Jadi itulah sebenarnya yang menunjukkan bahawa sekiranya ada usaha dan juga sekiranya ada perancangan teliti yang mahu memastikan isu ini dapat diselesaikan, ia sebenarnya boleh diselesaikan. Namun itulah, ia memerlukan sokongan dan juga dukungan yang kuat, terutamanya apabila suara rakyat sudah pun disampaikan. Dan saya sebenarnya sudah pun membawa isu ini juasih ini kepada 2 calon dan saya sampaikan kepada mereka dan mereka juga memberikan idea. Dan kita harapkan sebenarnya, Lokman, isu tersebut seperti Lokman kata, ia sudah pun menjadi hak asasi manusia. Jadi kalau boleh, penuhilah hak asasi ini kerana ini adalah penting untuk mereka, bukan sahaja untuk belajar, untuk meneruskan kehidupan dan sebagainya. Ada banyak sebenarnya kepentingan internet ini, Lokman. Ya, Din, saya faham sedikit sebanyak kerana hampir 20 tahun lepas saya bersekolah di kawasan Kuala Pilah dan juga di Jempol, dan pada ketika itu sudah tentu itu hampir 20 tahun lepas. Connection di situ pun agak berbeza dengan kawasan-kawasan yang lebih urban di bandar, dan agak menyedihkan untuk kita mengetahui bahawa hampir selepas 20 tahun ia tidak banyak berubah. Tetapi bercakap berkenaan dengan apa prioriti calon-calon dan semua parti yang bertanding pada kali ini, saya mau kembali ke Muhafandi di Kelantan. Muhafandi, apa yang ditawarkan berkenaan dengan perkara ini oleh calon-calon dan juga parti-parti yang bertanding? Atau adakah hakikatnya bahawa isu-isu seperti infra internet ini tidak ditonjolkan dan tidak menjadi prioriti dalam kalangan janji-janji kempen mereka kerana mereka mungkin mahu lebih gemar untuk fokus kepada isu-isu yang lebih populis dan lebih menangkap emosi? Sebenarnya saya melihat manifesto PN yang ditawarkan 2 hari lepas, di mana antara program yang disenaraikan kepada rakyat Kelantan ini termasuk dah pembangunan. Namun saya membelik buku tersebut dan melihat satu persatu, namun tidak menjumpai tawaran untuk mempertingkatkan akses internet di keseluruhan negeri Kelantan ini. Berbalik juga kepada manifesto yang ditawarkan oleh pihak Kerajaan Perpaduan, oleh calon-calonnya, ada terkandung satu fasa yang menyatakan untuk memperkasakan rangkaian penguasaan internet di kawasan pedalaman. Namun saya kira apa yang ditawarkan oleh kedua belah pihak itu memerlukan komitmen yang tinggi dari bukan sahaja pihak kerajaan, sebaliknya syarikat swasta. Jika dulu sebenarnya, Lokman, apabila kita bercakap suatu ketika dahulu, Menteri Komunikasi dan Digital adalah orang Kelantan, Tan Sri Anwar Musa. Sewaktu itu begitu rancak sekali pembinaan dan juga penyelenggaraan menara dan juga pencawan-pencawan di seluruh negeri Kelantan ini, terutamanya di kawasan Kota Baru, di luar pada Kota Baru. Namun pada ketika ini, apabila tiada wakil ataupun suara dari Kelantan ini, saya kira mungkin agak sukar untuk pihak kerajaan memberikan perhatian ataupun memberikan komitmen untuk menyelesaikan masalah capaian internet ini. Dan jangka masa, saya kira jangka masa untuk rakyat Kelantan terus orang kata loading ataupun uploading sesuatu benda itu jangka masa yang panjang, mungkin mereka akan terus berdepan dengan situasi itu tanpa satu ada deadline bilakah masalah capaian internet ini dapat diatasi. Kalau dilihat kepada struktur geografi di Kelantan ini, bukanlah sebuah negeri yang penuh dengan bukit bukau dan sebagainya, kerana sebahagian besar geografi ataupun tanah di kawasan Kota Baru ataupun luar Kota Baru ini adalah tanah yang tidak begitu tinggi. Dan saya kira apabila berlakunya orang kata peningkatan jumlah penduduk, mungkin akses tersebut akan semakin terhad. Dan saya kira mungkin mereka perlu memikirkan kaedah terbaik ataupun mempertingkatkan lagi bilik dan juga pusat khidmat jalur lebar ataupun pusat khidmat internet ini di kawasan kampung dan juga di kawasan yang sering kali berdepan dengan masalah capaian internet ini, Lokman. Ya, satu lagi, Fandi, ya. Tidak seperti negeri-negeri lain dan Terengganu sekalipun. Pengundi di Kelantan ini terkenal dengan kesetiaan mereka kepada satu-satu kumpulan. Apabila mereka mengundi sama ada di peringkat persekutuan atau di peringkat parlimen maupun Dewan Undangan Negeri. Kita faham bahawa kekurangan kualiti bekalan internet ataupun jaringan internet di beberapa kawasan, khasnya di pedalaman, Fandi, di Kelantan, menyukarkan kehidupan seharian penduduk. Tetapi adakah kita perlu terima hakikat bahawa isu ini sungguh pun wujud? Tidak akan memberikan kesan besar kepada sentimen pengundi pada PRN kali ini. Mereka tidak lihat itu sebagai penting kerana mereka lihat banyak isu lain yang lebih besar dan mereka amat setia kepada satu-satu parti.
Benar, sebenarnya itulah walaupun kita tahu bukan sahaja isu capaian internet, isu masalah air, perkara paling asas di mana sebahagian besar kawasan kadang-kadang menerima bekalan air ataupun tidak menerima bekalan air, masalah infra yang lain seperti jalan raya, bangunan tempat riadah, padang bola dan sebagainya, isu sampah. Walaupun pelbagai isu yang bukan hari ini diutarakan ataupun bukan hari ini saja dibangkitkan sewaktu kempen PRN, sebaliknya isu itu telah berlakukan sekian lama, lebih melebihi 20 tahun. Namun sebahagian besar rakyat Kelantan yang berada di Kelantan khasnya, mereka seolah-olah reda dengan perkara tersebut dan menganggap ianya sebagai orang kata satu ujian bagi mereka, terpaksa mereka hadapi asalkan mereka boleh mengundi parti yang mereka sayangi. Begitupun berkenaan dengan capaian internet ini pernah dibangkitkan oleh sebahagian anak-anak muda di Kelantan ini yang terlibat dalam bisnes secara atas talian ini ataupun bisnes seperti menjual banda, kasut terpakai, beg banda dan sebagainya. Mereka pernah mengutarakan masalah ini kepada pihak berkuasa. Namun seperti saya katakan tadi, walaupun janji diberikan, walaupun komitmen diberikan, apabila sampai waktunya tidak terbina menara dan tidak orang kata tidak selesai masalah capaian internet itu, mereka tetap memilih parti yang mereka sayangi. Dan inilah yang fenomena yang orang kata orang Kelantan harus telang dan juga menerima sesuatu ketentuan. Ada kalanya sebahagian besar rakyat Kelantan yang berada di Kelantan ini, golongan orang tua dan juga dewasa, menyalahkan mereka yang pulang mengundi dengan memilih parti mereka dan meninggalkan orang kata beban kepada rakyat Kelantan. Namun apabila situasi itu berlaku, habis saja pilihan raya, perkara tersebut didiamkan. Dan inilah fenomena yang sering kali kita dengar sebelum pilihan raya, semasa kempen pilihan raya, membuat-buat kemarahan mereka. Begitu banyak orang kata cacian mereka terhadap, kritikan mereka terhadap pihak yang tidak berpuas hati itu. Namun apabila orang kata disejukkan oleh pimpinan mereka, mereka menerima sesuatu keadaan itu dalam keadaan reda, Luqman. Baik, menarik. Ridauddin, kita bercakap berkenaan kesetiaan kepada satu-satu parti ataupun gabungan. Mungkin kita akan ingat negeri-negeri seperti Kelantan. Tapi kalau kita lihat data dan sejarah, Negeri Sembilan juga kita lihat ada kesetiaan itu. Kalau kita lihat rekod sejak 2-3 pilihan raya umum yang lepas, negeri ini sentiasa didominasi oleh sama ada Barisan Nasional maupun Pakatan Harapan. Dan pada PRN kali ini, kedua-duanya bergabung menjadi satu entiti. Jadi di Negeri Sembilan juga, adakah kita boleh menjangkakan secara realistiknya bahawa isu-isu lokal seperti jaringan internet yang kurang memuaskan di kawasan-kawasan pedalaman ini tidak akan mempengaruhi sentimen pengundi dengan begitu banyak dalam PRN akan datang? Baik, Luqman, itu sebenarnya sentimen itu sebenarnya mempengaruhi juga kalau ditanya kepada saya, kerana itu adalah keluhan mereka sejak sekian lama. Kita ada dengar seperti mana saya kongsi sebentar tadi, 20 tahun, maknanya sudah ada, kalau kita ambil kira satu penggal 5 tahun, maknanya sudah ada 4 adun ataupun pemimpin di kawasan mereka, namun isu sama tidak lagi selesai. Namun adakah mereka akan berubah kepada pimpinan yang baru? Itu tidak dapat dipastikan. Kerana kalau diikutkan di Negeri Sembilan itu suasananya ataupun situasinya mungkin berbeza daripada Kelantan seperti mana yang Fadil beritahu sebentar tadi. Apabila mereka disejukkan oleh pimpinan yang atas, jadi mereka akan memilih pemimpin yang lama. Namun di Negeri Sembilan ini kalau diikutkan 3 penggal sebelum ini, walaupun bertukar kerajaan, namun kerajaannya tidaklah mengabaikan keperluan penduduk. Kerana kalau diikutkan sebenarnya di Juasih itu mungkinlah tidak begitu maju. Namun tidak jauh dari situ, di Kuala Pilah sebenarnya sudah pun membangun dengan agak pesat. Jadi sebenarnya kalau diikutkan antara punca ataupun antara faktor utama untuk diberikan perkhidmatan internet, kalau mengikutkan kata daripada calon yang saya temui, yang beliau juga merupakan timbalan Menteri Komunikasi semasa satu waktu dahulu, antara faktornya adalah untuk melihat kepada pulangan ekonomi. Jadi beliau mengatakan bahawa sekiranya pulangan ekonomi di Kuala Pilah itu semakin banyak dan juga semakin membangun, jadi sudah pasti tempias itu akan dirasai di kawasan Juasih yang seterusnya akan memberikan bantuan ataupun capaian internet yang lebih baik di sana. Tapi itulah, Luqman, 20 tahun bukanlah satu masa yang agak singkat. 20 tahun kalau ikutkan umur saya sekarang, 20 tahun saya masih di sekolah menengah, sekarang saya sudah bekerja. Jadi sebenarnya itu adalah tempoh yang agak lama dan terus membiarkan wakil-wakil rakyat ini untuk terus menabur janji demi janji namun tidak melaksanakannya. Sebenarnya pengundi sebenarnya harus menghantar satu isyarat yang penting kepada wakil-wakil rakyat. Sekiranya mereka tidak berpuas hati dengan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka janji, mereka tidak puas hati, mereka harus hukum mereka di kertas undi, kerana itulah suara rakyat, suara rakyat, suara keramat. Jadi dari kertas undi itulah boleh dihukum mereka. Kalau saya minat bola,
Lokman, kalau kita ambil contoh bola sepak Lokman, kalau kalah boleh kata kalah 6-0, 7-0 setiap kali game dan kemudian kita comfortkan player. Jadi bila player berasa comfort, jadi mereka akan kalah akan datang pun mereka tidak kisah Lokman. Jadi itu yang mungkin kita boleh tunjukkan kepada wakil rakyat, kalau anda tetap membuatkan perkara sebegini, membuat janji-janji yang tidak dapat dipenuhi, anda bagi mereka kalah dan pada waktu itu mereka akan sedar dan mereka tahu bahawa rakyat tidak main-main dan mereka akan memberikan perkhidmatan yang paling baik kalau ikut juluran jaringan yang paling banyak untuk rakyat dan akhirnya rakyat yang akan untung, Lokman. Ya, Ridauddin, Muhammad, terima kasih. Agak kompleks sebenarnya. Kalau bola sepak itu menjadi analoginya, kita lihat kesetiaan di situ penting. Tapi politik itu sama ada kesetiaan tidak berbelah bahagi itu satu perkara yang baik. Berbeza dengan bola sepak. Kerana bola sepak, kekalahan 7-0 pun peminatnya masih lagi agak setia dan bangga dengan pasukannya. Tapi terima kasih Ridauddin Daud dan juga Muhammad Muhammad dari Negeri Sembilan dan juga Kelantan. Sudah tentu Astro Awal yang akan terus menelusuri setiap kerusi di setiap negeri yang akan mengadakan pilihan raya negeri pada 12 Ogos ini. Fokus utama kami adalah isu-isu rakyat, bukan percaturan parti politik. Itu kami landaskan liputan kami dari sekarang sehinggalah selepas kerajaan negeri tertubuh nanti. Terus setia bersama Astro Awani dalam hari-hari akan datang. Saluran pilihan raya anda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.